Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada tahun 2008, Anwar cuba beli 30 ahli parlimen Barisan Nasional, terutama sekali dari UMNO. Matlamat Anwar ialah beli 30 ahli parlimen dengan harga 20 juta seorang. So, kesemuanya 600 juta. Dan duit ni akan datang dari satu milioner, satu jutawan yang bernama John Soh ataupun Soh Chee Wen, yang hari ini duduk di dalam penjara Singapura. Anwar gagal sebab hanya 15 sahaja yang sanggup lompat. Dan Anwar perlu 30. Kalau tak cukup 30, kerajaan tak boleh jatuh. Jadi dengan hanya 15, rancangan itu cancel. Tak jadi. It's either 30 ataupun 0. 15 tidak akan membantu menjatuhkan kerajaan. Itu yang dipanggil 16 September yang berlaku tahun 2008. Tahun 2009, Anwar nak cuba jatuhkan Menteri Besar Perak. Menteri Besar Perak tu Muhammad Nizar Jamaluddin dari PAS. Anwar nak orang PKR ambil alih sebagai Menteri Besar Perak. Masalah dia, tidak ada orang yang layak dari PKR. Adun PKR ni semua kelas ketiga, third class. Dan DAP pula tidak ada Melayu. So, DAP pun tak boleh ambil sebagai Menteri Besar Perak. PAS, walaupun parti yang terkecil di dalam gabungan Pakatan Rakyat tadi, tetapi mereka ramai dari adun di Perak tu profesional. Misalnya Nizar tu engineer. So, DAP cadang yang Menteri Besar Perak ni bagi PAS. Walaupun kerusi PAS ni yang terkecil dalam dalam DUN Perak, tapi mereka semua adun mereka semua profesional, lebih layak dari DAP yang tidak ada Melayu atau dari PKR di mana adun mereka semua kualiti rendah, kelas ketiga. Tapi Anwar tak puas hati, dia nak juga orang PKR jadi Menteri Besar Perak. Jadi dia rasuah Nasaruddin Hashim dari UMNO. Nasaruddin Hashim ni dirasuah dengan janji dia akan dilantik jadi Menteri Besar Perak sekiranya dia tinggalkan UMNO dan dia join PKR. So, Nasaruddin pun tinggal UMNO, masuk PKR, tetapi DAP tak setuju. Dia ambil alih dari Nizar Jamaluddin sebagai Menteri Besar Perak. Sebab DAP sudah puas hati dah dengan Nizar Jamaluddin. Sebab banyak tanah di Perak tu yang TOL tu ditukar jadi freehold. Jadi masyarakat Cina yang dulu bertompang, considered bertompang di tanah TOL, hari ini sudah dapat hak milik freehold. Maknanya selama-lamanya mereka memiliki tanah Perak. So, dengan banyak tanah kerajaan, tanah TOL diberi kepada masyarakat Cina, jadi DAP sokong sangat-sangat lah Nizar ni. So, apabila Nasaruddin gagal dilantik sebagai Menteri Besar Perak, maka dia pun kembali ke UMNO. Went back to UMNO. Dan dia bawa sekali dua adun PKR, iaitu Jamaluddin Muhammad Razi dan Osman Jailu. Dia bukan saja dia balik ke UMNO, dia tarik dua ni adun PKR, dan Vincent Tan bayar 25 juta, 25 million kepada He Yit Fung dari DAP yang juga semasa tu speaker di timbalan speaker di Perak. Dan dengan
He dari DAP juga ikut dua adun PKR dan juga dengan Nasaruddin kembali ke UMNO, maka kerajaan Perak pun jatuh. So Barisan ambil alih. Banyak orang marah dengan He. Dia kata kerana He lah. Kalau tidak pasal He ni dibeli, Vincent Tan beli dia dengan harga 25 juta. Perak tak jatuh. Tapi yang menjatuhkan kerajaan Perak ialah Anwar. Oleh kerana Anwar nak cuba jatuhkan Nizar. Supaya Menteri Besar Perak boleh diambil, jawatan tu boleh diberi kepada adun PKR, iaitu bekas adun UMNO, Nasaruddin tadi. So, permainan politik Anwar di Perak untuk menggulingkan Menteri Besar Perak dan mengganti dengan seorang dari PKR ni menyebabkan the whole Perak government jatuh. So, usaha Anwar ni beli kerajaan pada tahun 2008, usaha 16 September, dan pada apa yang dipanggil Perak Constitutional Crisis pada tahun 2009, ini menyebabkan masa tu Karpal Singh pun beritahu yang Anwar ni banyak buat rosak kepada negara. Anwar ni perlu taubat, kata Karpal Singh. Sebab dia banyak merosakkan Malaysia dengan budaya membeli ahli parlimen atau membeli adun untuk lompat dan menjatuhkan kerajaan melalui membeli wakil rakyat, baik ahli parlimen ataupun adun. Even Karpal Singh dah menyampah dengan Anwar sebab ni. So, sepatutnya Perikatan Nasional ataupun Parti Pribumi Bersatu patutnya dia sedar ini budaya Anwar. Ini style Anwar. Dia beli orang. Dan dia telah buat ni semenjak tahun 80 lagi. Bukan baru tu. Masa kes Tim A, Tim B dulu. Masa dia nak jatuhkan Ghaffar Babar sebagai timbalan Perdana Menteri, dia beli orang. Dan untuk semasa dia Menteri Kewangan, dia nak menjatuhkan Ghaffar Babar, dia bukan saja keluar cash berbilion semasa tu, tapi pink form, saham Tenaga Nasional, saham Telekom Malaysia, dan banyak lagi syarikat listing, syarikat yang buat listing tu, dia telah edar kepada orang-orang yang dia nak beli. Billions. So, Anwar memang ada history dari tahun 80-an lagi, masa Tim A, Tim B, dan masa dia nak jatuhkan Ghaffar tahun 90-an, ya. Anwar ada history beli orang. Dia beli orang untuk mendapat sokongan atau untuk nak menjatuhkan pemimpin-pemimpin tertentu. Sepatutnya Bersatu sedar benda ni. Dan sepatutnya Bersatu ni bersedia untuk orang mereka juga dibeli. Dia nak beli PAS susah. Dia nak charge orang PAS dengan rasuah pun tak boleh, tak ada kes. Tapi orang Bersatu ni telah ditarget untuk menjatuhkan melalui penjara, iaitu tuduh mereka rasuah, baik Muhyiddin, baik siapa sekalipun, pemimpin-pemimpin, termasuk ahli keluarga, termasuk peguam yang bertindak bagi pihak pemimpin-pemimpin Bersatu, baik Muhyiddin, baik siapa, Wan Saiful ke, tak kisah. So even the lawyers pun dia orang target untuk dipancung. Dosa kata yang wakil rakyat. Yang tak boleh dipancung melalui tuduhan rasuah, melalui masuk penjara, Anwar beli. Dan hari ni yang keempat sudah dibeli. Jadi nampaknya akhirnya semua ahli parlimen ataupun even wakil rakyat negeri, kalau sekira dia perlu juga
membuat kacau di dalam kerajaan negeri, Anwar akan beli. Dan oleh kerana Anwar Perdana Menteri, dia boleh buat. Dulu Anwar bukan Perdana Menteri. Dia bukan timbalan Perdana Menteri pun. Tahun 80-an pun dia sudah buat. Tahun 90-an selepas dia jadi Menteri Kewangan, lagi teruk. Sebab dia ada kuasa sebagai Menteri Kewangan. Bila dia jadi timbalan Perdana Menteri, boleh dikatakan tak ada manusia yang dia tidak ulur duit untuk tak. Tapi Anwar akan beli orang yang boleh membantu karier politik dia. Kalau you tak penting bagi karier politik Anwar tu, dia tak kisah, dia tak akan buang masa dengan kita. That's Anwar. So, dengan Anwar menjadi Perdana Menteri, kuasa dia sekarang sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan sangat-sangat luas. Anwar now is very powerful. Anwar boleh buat apa saja dia suka. Dan musuh-musuh parti dia, musuh-musuh peribadi dia, Anwar akan gugurkan, jatuhkan melalui tindakan mahkamah atau mengguna polis atau SPRM untuk menjatuhkan musuh, dan yang tidak ada kes tidak boleh dijatuhkan melalui tindakan mahkamah ataupun melalui tindakan polis atau SPRM. Anwar akan rasuah. Dan dia rasuah macam-macam. Ada dia rasuah dengan cash, ada dia rasuah dengan peruntukan. Sebab ahli Parlimen Pembangkang tak ada peruntukan. So Anwar akan beri peruntukan kepada mereka. Dan beri also angpau. Beri also jawatan. Masa 80-an tu, sebelum Anwar jadi Menteri Kewangan, dia guna jawatan. Dia akan menentukan siapa pengerusi MARA, siapa pengerusi Majuikan, siapa pengerusi Bank Simpanan Nasional. Dan seterusnya. Dia akan beri jawatan pengerusi dan macam-macam, either badan kerajaan ataupun GLC. Dia akan kontrol semua. Cuma yang dia tak boleh kacau tu, Mahathir kontrol ialah pengerusi Petronas. Itu je Mahathir kontrol, dan Bank Negara. Bank Negara, Petronas, Bank Negara dulu pun orang dia tu. Tapi bila Mahathir sedar, Mahathir buang orang Anwar, ganti dengan orang Mahathir. Kalau tidak, Bank Negara pun dulu Anwar kontrol orang dia. Cuma Petronas saja Mahathir tak lepas, dia kontrol sendiri. So yang lain semua tu Anwar letak orang dia. Itu tahun 80-an sebelum dia jadi Menteri Kewangan. Bila dah jadi Menteri Kewangan 91, masa tu pink form dengan cash ni macam air, berbilion. Sampai Ghaffar tumbang. Lepas tu dia continue tu. Selepas 93 dia ambil alih sebagai timbalan Perdana Menteri, dia continue sebab matlamat dia 97 Mahathir pula akan tumbang. So kalau tengok Anwar belanja ni, Donald Trump pun kalah. Walaupun Donald Trump ni billionaire, tapi Anwar mengguna harta negara, duit negara untuk membeli pengaruh, membeli sokongan. This is Anwar. Dia buat lama dah. Dia dah buat benda ni 40 tahun. Saya heran Parti Pribumi Bersatu tidak menjangka benda ni juga akan berlaku. Anwar akan beli orang-orang bersatu. Dia tak boleh beli orang PAS. So dia beli orang bersatu. Orang bersatu ni either ada kes, di mana kes tu boleh diselesaikan, ataupun mereka nak duit, ataupun mereka nak jawatan, ataupun apa sekalipun, mudah saja. Dan Anwar tahu orang bersatu ni bekas UMNO ramai. Bekas UMNO ni, bukan bekas PAS bekas UMNO ni mudah sangat dibeli. Sebab maknanya bekas UMNO pun budaya UMNO. Budaya rasuah kuat dalam UMNO. So biarlah ex-UMNO ke, existing UMNO ke, dan Anwar tahu orang UMNO ni boleh dibeli berbagai-bagai cara. Satu cara ialah janji menggugurkan kes jenayah mereka, sebab ramai dia orang ni ada kes. And banyak kes tu terlibat dengan 1 MDB juga. So kita selesai kes awak, ataupun kita bagi awak jawatan, ataupun kita bagi awak duit, atau tiga-tiga sekali.
Ini style Anwar beli. Dan manusia ni memang boleh dibeli. That's why dia kata anjing pun boleh dibeli. Kalau kita nak masuk rumah orang, kita bawa daging seketul, kita baling daging tu. Anjing tu makan, dia tak kisah kita dah. Yang susah kita nak rasuah ni angsa. Kalau kita bela angsa sebagai guard dog, kita masuk rumah bising lah. Nak beli macam mana? Anjing, you campak daging. Angsa, you nak buat apa? So, baik burung dari binatang kalau macam tu. Anyway, sekarang ni nampaknya yang dok cerita lah. Ogos kononnya ataupun September. Ataupun tahun ni lah kononnya. Anwar akan jatuh. Kerajaan Anwar akan jatuh. Nampaknya sebaliknya. Nampak dia bukan kerajaan Anwar akan jatuh. Nampaknya Parti Pribumi Bersatu akan hilang dari muka bumi. Akhirnya, dari 31 ahli parlimen Parti Pribumi Bersatu, Anwar akan berjaya membeli 35 dari 31. Assalamualaikum. Salam sejahtera.